Mulai tahun ini, Jabatan Pendidikan Negeri Perak telah melancarkan perancangan strategik Jabatan Pendidikan Negeri Perak 2020-2024. Di Negeri Perak, kita mempunyai 1,102 buah sekolah rendah dan menengah. Dan kita melihat ada pelbagai isu yang merasakan perlunya kita mempunyai perancangan strategik yang baharu. Kalau kita lihat, isu yang pertama yang kita perhatikan di negeri kita adalah tentang pencapaian dalam peperiksaan awam di negeri Perak. Sudah beberapa tahun kita melihat pencapaian peperiksaan kita tidaklah begitu membanggakan kerana masih lagi berada di bawah 1/3 di peringkat kebangsaan, baik dalam UPSR maupun di peringkat SPM. Kita juga melihat antara isu yang berlaku di negeri Perak ini adalah dari segi capaian internet. Seperti yang kita maklum, di negeri kita banyak sekolah lagi yang duduknya di luar bandar dan pedalaman dan ada masalah capaian internet. Jadi kita merasakan perlu sesuatu dilakukan bagi memperbaiki keadaan ini. Begitu juga dari segi kemudahan infrastruktur dan penyelenggaraan sekolah. Tapi kita memang akan mengambil tindakan yang serius dan dalam perancangan strategik inilah antara perkara yang menjadi fokus kita. Kita juga melihat dari segi pengajaran guru, walaupun kita bercakap tentang PAK 21, masih terdapat beberapa kelemahan di sana sini dari segi kemahiran penyampaian, dan ini terbukti bila kita lihat dalam pencapaian skor standard 4 dan dengan keberhasilan murid yang menunjukkan ada perbezaan yang ketara bila dibuat penilaian dalam penilaian kesendiri sekolah ataupun berdasarkan SEPM G2 yang tidak tekal keputusannya. Kita juga mendapati dari segi pelibatan ibu bapa, komuniti dan swasta masih rendah dan boleh dipertingkatkan, dan saya percaya perkongsian kepakaran dalam kalangan guru-guru cemerlang kita, dalam kalangan pihak-pihak berkepentingan di negeri kita perlu kita pertingkatkan. Dan satu isu lagi yang kita lihat berlaku adalah dari segi peratus pencapaian kehadiran murid ke sekolah. Baik di sekolah menengah dan di sekolah rendah belum mencapai 95% seperti yang kita harapkan. So isu-isu inilah yang kita harap dapat kita perbaiki melalui perancangan strategik JPN Perak ini. Dan tujuan utama kita dalam merancang hala tuju perancangan strategik kita ni untuk mengangkat kualiti dan mengembalikan kecemerlangan pendidikan di negeri Perak. Ada beberapa perkara yang telah saya nyatakan semasa perjumpaan saya dengan semua guru besar dan pengetua sepanjang tahun lepas dan dalam mana-mana platform, mengapa kita perlu mempunyai pemimpin yang berkesan dan guru yang berkualiti, kerana itu adalah sebahagian daripada kemahiran dalam abad ke-21 yang perlu ada, terutama dari segi kreativiti dan inovasi, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah, komunikasi, kolaborasi, literasi maklumat, media, ICT, dan kita juga mestilah menjadi pemimpin yang berkesan dari segi fleksibilitinya. Dan kita mesti mengadakan pelbagai inisiatif di sekolah kita selain mempunyai kemahiran sosial dan antara budaya, kerana di negeri kita ini terdapat pelbagai kaum yang berada dalam sekolah kita. Dan kita juga perlu sentiasa menambahkan produktiviti di samping tidak melupakan accountability bila kita melaksanakan program-program kita, mempunyai sikap kepimpinan, bertanggungjawab dan memegang etika yang tinggi. Dan kita juga perlu mempunyai kehebatan dari segi data, literasi data dalam kalangan guru, dalam kalangan pemimpin sekolah, kalangan di JPN dan BPD perlu mengoptimumkan penggunaan data secara efektif dan beretika untuk kita mentafsir dan mengambil tindakan susulan bagi meningkatkan prestasi murid menggunakan keadaan yang sesuai dengan peranan dan tanggungjawab profesional sebagai seorang pendidik. Kita juga suka tak suka mesti mempunyai kemahiran dalam subjek matter kita, ataupun kita mesti menjadi seorang expert practitioner. Sebagai guru dalam kelas, bagaimana kita boleh mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran untuk meneroka kaedah dan strategi baru melalui penyelidikan,
pemerhatian bagi penambahbaikan proses PDPC dan juga kepimpinan. Salah satu elemen yang saya perkenalkan di Negeri Perak ini adalah berkaitan dengan CIDS, iaitu Sistem Reka Bentuk Pengajaran Kolaboratif. Ini adalah satu kaedah baru, satu mekanisme baru perancangan guru dalam proses perubahan pedagogi, pembangunan kapasiti guru dan pengurusan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran berorientasikan perkembangan bagi menghasilkan amalan terbaik dalam era pendidikan 4.0 dan memenuhi keperluan kejaya revolusi industri 4.0. Dan sebagai seorang guru, kita mesti sentiasa mengetahui apakah senario yang berlaku di seluruh dunia, dan kita mesti mampu untuk mengadaptasi apa juga perubahan di sekeliling kita. Dan sekarang ini kita bercakap tentang new normal ataupun kebiasaan baru. Seterusnya, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru, kita selalu membuat refleksi. Kita selalu kena bermuhasabah untuk menilai dan melihat kekuatan dan kelemahan kita dalam menerajui apa juga perubahan yang kita cuba buat dalam organisasi kita. Dan guru juga, suka tidak suka, mestilah bertindak juga sebagai seorang researcher, sebagai seorang penyelidik. Kerana apa? Kerana di situlah kita dapat memperkembangkan kemahiran profesional guru sebagai pengamal yang baik di dalam bilik darjah yang kompleks dengan strategi dan impak yang lebih luas. Jadi inilah saya percaya jika kita mempunyai elemen yang saya nyatakan tadi berdasarkan kepada indikator-indikator yang ada di dalam sekolah kita, dalam organisasi kita, kita boleh menghasilkan sesuatu pencapaian yang lebih menyeluruh dan holistik ke arah melahirkan modal insan yang unggul. Kita kena selalu ingat bahawa dalam apa juga perubahan yang ingin kita buat, kita mesti faham tentang konteks sekolah kita sendiri. Apakah latar belakang yang ada dalam kalangan murid kita? Apakah kesediaan guru kita? Apakah kelebihan kita sebagai pemimpin sekolah yang boleh kita merubah untuk kemajuan sekolah kita? Dan sebagai pemimpin sekolah, kita mesti mencari apakah kekuatan sekolah kita dari segi kebitaraannya. Kerana kebitaraan sekolah lah yang mencerminkan identiti watak sekolah yang ada di sekolah masing-masing. Dan oleh itu, kita sebagai pendidik, sebagai seorang pemimpin sekolah, mesti mendokumentkan apa juga kejayaan, kekuatan, best practices yang ada di sekolah kita untuk diraikan oleh semua masyarakat. So, success story ini perlu kita dokumentkan untuk menggambarkan inilah kehebatan kita. Dan saya selalu bercakap tentang a stress-free school, stress-free organisation. Bagaimanakah kita nak mewujudkan suasana kasih sayang, hormat menghormati dan adanya sense of belonging dalam kalangan pendidik, dalam kalangan pemimpin sekolah, dalam kalangan murid-murid, dalam kalangan ibu bapa. Dan kita mesti berazam untuk menjadikan sekolah kita sebagai tempat yang menyeronokkan untuk anak-anak didik kita datang ke sekolah. So, dalam proses perancangan kita membangunkan perancangan strategi JPN Perak ini, kita telah mengadakan pelbagai strategi. Bermula dengan bengkel pembinaannya, kita juga telah membuat permunian yang panjang dalam tempoh 3 bulan, membentangkannya dalam Defense and Challenge. Kita juga telah mengadakan libat urus ataupun town hall yang bukan saja melibatkan kalangan guru-guru, pegawai-pegawai di JPN PPD, tapi kita juga menjemput pihak-pihak NGO, pihak-pihak persatuan guru, wakil daripada bank, daripada yang tidak secara langsung terlibat dalam pendidikan, untuk bersama-sama dengan kita memberi komen dan cadangan bagi memperbaiki perancangan strategik kita ini, dan akhirnya kita akan membuat pelancaran ataupun onboarding tentang perancangan strategik. So, semasa kita merancang perancangan strategik ini, kita perlulah mempunyai visi dan misi yang jelas. Untuk Jabatan Pendidikan Negeri Perak, untuk semua sekolah di Perak, kita telah mewujudkan satu visi yang baru, iaitu pendidikan berkualiti, sekolah unggul, murid holistik. Manakala misi kita adalah penyampaian pendidikan berkualiti untuk membangun sekolah unggul,
bagi menyediakan murid kalis masa hadapan. Dan kita juga telah mewujudkan satu moto yang baru untuk pendidikan di Negeri Perak, iaitu We Deliver. Apakah yang kita masukkan dengan We Deliver ini adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai pemimpin di organisasi kita, baik di JPN, PPD dan sekolah, mesti selalu mempunyai satu kebersamaan yang kukuh, mantap dan bersedia untuk menyampaikan ilmu, maklumat, pengetahuan dan nilai-nilai murni. Dan kita committed untuk melahirkan modal insan, mewujudkan pendidikan berkualiti, sekolah unggul dan murid holistik tersebut. Oleh itu, dalam merancang perancangan strategi ini, kita mempunyai 5 kluster yang jelas yang perlu kita capai dalam tempoh 5 tahun ini. So, kita telah membahagikan kluster ini kepada 5. Yang pertamanya, kluster 1 adalah berkaitan dengan profesionalisme guru dan kepimpinan pendidikan, yang objektif utamanya untuk meningkatkan kualiti guru dan kepimpinan pendidikan. Kluster kita yang kedua adalah kualiti bakat dan kemenjadian murid, yang berobjektif untuk menjana murid yang berdaya saing dan berkemahiran di peringkat global. Kluster ketiga adalah berkaitan dengan jaringan dan jalinan, yang bertujuan untuk memantapkan perkongsian pintar dengan pemegang taruh. Kluster yang keempat, penyelidikan dan inovasi, untuk mewujudkan membudayakan penyelidikan dan inovasi dalam kalangan warga pendidik. Dan akhirnya, kluster yang kelima, tadbir urus dan sokongan profesional, bagi meningkatkan, mencemerlangkan prestasi tadbir urus dan pematuhan standard. Selain daripada itu, kita juga ada 5 trust, nilai trust yang kita pegang, iaitu berilmu dan beramal, beriltizam, bekerjasama, berintegriti dan beraccountability, dan akhirnya bersyukur. Dalam kluster 1, objektif kita tadi adalah meningkatkan kualiti guru dan kepimpinan pendidikan, dan matlamat strategik kita yang kita perlu laksanakan ada 4, iaitu memantapkan kualiti guru kita sendiri, memantapkan kualiti kepimpinan pendidikan, memantapkan sistem penyampaian pentaksiran berasaskan sekolah, dan memperkasa kompetensi pemimpin pendidikan. Manakala dalam kluster yang kedua, kualiti bakat dan kemenjadian murid, objektif kita untuk menjana murid yang berdaya saing dan berkemahiran di peringkat global. Kita ada beberapa pantaramat strategi. Yang pertamanya, meningkatkan potensi pembangunan bakat murid, meningkatkan pelibatan murid dalam aktiviti co-curriculum, membudayakan nilai dalam kalangan murid, meningkatkan accountability dalam pembelajaran murid, memantapkan kebolehpasaran murid, dan akhirnya membangunkan sasiah murid. Untuk kluster yang ketiga, jaringan dan jalinan, kita ingin memantapkan perkongsian pintar dengan pemegang taruh, manakala matlamat strategik kita mempelbagaikan sumber kewangan daripada pihak-pihak berkepentingan, mendapatkan khidmat pelbagai kepakaran luar, dan memantapkan khidmat sokongan luar bagi kemenjadian murid. Dan dalam penyelidikan dan inovasi, iaitu memudayakan penyelidikan inovasi, matlamat strategik kita untuk meningkatkan pelibatan warga pendidikan dalam penyelidikan, penulisan, inovasi dan perkongsian amalan terbaik. Manakala bagi kluster yang terakhir, objektif kita untuk mencemerlangkan prestasi tadbir urus dan pematuhan standard, yang bermatlamat strategi untuk memberdayakan pengurusan ilmu, knowledge management dalam kalangan warga pendidik, mengekalkan budaya kerja cemerlang yang telus dan bertingkat berintegriti dalam pengurusan kritikal, memperkasakan pejabat pendidikan daerah, dan akhirnya memberdayakan organisasi bebas tekanan ataupun stress-free organisation. So, sebagai rumusannya, saya sangat berharap kita sendiri di JPN, di PPD, di sekolah, dari segi pelaksanaannya, kita mengadakan pasukan penyampaian inisiatif yang dianggotai oleh pegawai JPN dan PPD. Dan kita mencadangkan juga nanti supaya kita melihat bagaimanakah pelaporan kemajuan yang berperingkat dapat kita buat sekurang-kurangnya 3 kali setahun, dan pelaporan dan penilaian semula pada bulan Jun setiap tahun, dan akhirnya pemantauan yang kita akan laksanakan adalah melalui dashboard. Ini dari segi pelaksanaannya. Dan saya juga sangat berharap supaya kerjasama, komitmen
dan kita bersama-sama bersatu hati untuk memastikan kejayaan pelaksanaan perancangan strategi ini. Dari segi perancangan, kita telah berjaya membuatnya dengan cantik, tetapi yang paling penting apa juga program kita adalah dari segi pelaksanaan di peringkat PPD, di peringkat sekolah. Dan saya percaya jika hala tuju dan objektif perancangan strategi ini dapat dicapai, kecemerlangan pendidikan di negeri Perak dapat kita naikkan semula. Dan saya selaku pengarah pendidikan negeri Perak ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua warga pendidikan di JPN dan BPD yang terlibat untuk melaksanakan satu perancangan strategi yang saya percaya dapat membantu kita. Semua juga agensi yang terlibat, ahli-ahli masyarakat yang bersama-sama memberi komen dan pandangan bagi memastikan pencapaian perancangan strategi JPN Perak 2020-2024. Terima kasih.